Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. Kita ni di muka surat Asyiktu perenggan 340. Kalau kita terjemah kita ni Asani ke surat 63 perenggan 340. Kata musannif rahimahullah taala Asani asyiktu alladhi lam yastahilla ay lam yarfa' sawtahu sarikhan fa in istahalla sarikhan aw baka fa hukmuhu kal kabir wa siktu bi taslisi sini siktu sak sin siktu saktu suktu bitaslisi sini al waladun nazil qabla tamamihi makhuzun min sukuti. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah. Pertama sekali syukur nikmat hidup masih diberi, syukur kita dapat Islam, dan syukur banyak-banyak Islam kita bukan Islam baka dan keturunan saja, tapi Allah Taala jadikan hati sanubari kita boleh bang'ia dan membenarkan semua ajaran Nabi SAW. Dan lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita masih haloba dan bersungguh-sungguh untuk mencari dan mempelajari semua ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita dapat fahami tepat mengikut apa yang dibawanya. Syukur banyak-banyak semua nikmat itu. Syukur juga kesihatan lapang masa yang Allah Ta'ala beri juga hidayah taufik masih dikekalkan dapat kita hadir pagi ini untuk memulakan semula daurah yang telah kita tangguh sementara melalui Ramadan. Dan insya-Allah pagi ini kita nak sambung masih dalam bab mayat, cuma nak masuk dalam bab anak yang gugur. Baik, asal kata musannif rahimahullah taala wasani, yang keduanya. Jadi yang sani ini kalau ikut adalah bahagian kedua daripada asal disebut. Ada dua perkara, ada dua orang yang tidak dimandikan dan tidak disemayangkan. Pertama adalah orang mati syahid dalam peperangan yang perang dengan orang Islam dan perang kerana nak meninggikan Islam. Orang tu tak dimandikan dan tidak disemayangkan, dikapan dan ditanamkan saja. Jadi antara yang tidak dimandi dan tidak disembayang, asaninya adalah asyiktul ladzi lam yastahilla, adalah guguran, anak gugur, kerana kita terjemah gitu. Anak guguran, anak yang gugur, kandungan yang gugur, kerana terjemah gitu. Alladzi lam yastahilla, yang tidak bersuara atau tak angkat suara. Baik, maksudlah lam yastahilla itu asal lughah lam yarfa' sautahu. Jadi kita terjemah pun terjemah dengan syarih yang dah sebut tu. Lam yarfa' sautahu, tak mengangkat suara dia, sarikhan, hal keadaannya menjerit. Istilah jerit dan angkat suara tu atas jalan ghalib lah. Pasal biasanya kalau anak dalam kandungan, Allahumma salli ala, bila dia keluar biasanya dia akan jerit kuat. Dia akan istilahnya jerit dan angkat suara kan. Keluar je macam mana, dia kan istilah sarikh, namanya tu dipanggil yarfa'u saut. Baik. Jadi kalau kata asal bicaranya ialah guguran daripada mana-mana kandungan yang tak angkat suara, jadi tak dimandi, tak disemayang, tu asal matan. Jadi fa in istahalla sarikhan, sekiranya mengangkat suara ia, siktu ni sarikhan, hal keadaannya menjerit, au baka, ataupun dia menangis, fa hukmuhu kal kabir, maka hukumnya adalah seperti mana orang dewasa. Maksudnya dia mandi,
kapan, disemayang dan ditanamkan dalam kuburan Islam. Baik, baca pun habis dulu. Kita tengok apa lanjutan itu. Wasiktu, baik. Apa dia siktu? Siktu ni adalah, siktu bitaslis si ni dengan memtasliskan, membaris tiga kan pada sin dia. Istilah taslis sin, maksudnya sin itu boleh dibaca rafa' nasab khafat. Boleh baca dhamma fathah kasrah. Itu istilah lah. Jadi siktu, cuma saya dengan dah terbiasa Tok Guru baca siktu, lekat ke mulut siktu lah. Ada orang baca saktu, ada yang baca suktu. Kalau ikut isi kebolehan pun dia kata taslis sin. Baik, apa dia siktu? Yang terjemah anak guguran tu, kandungan yang gugur. Dia lah walad an-nazil, anak yang turun, yang gugur qabla tamamihi, qabla tamam. Jadi guguran yang sebelum tamam, itu dipanggil siktu. Yang kata dia siktu ni makhudun minas sukut lah. Sedia maklum tentang makhud tu. Dan hukum dia macam tu. Baik, jadi dia sebut hukum ni adalah yang walad. Jadi hukum-hukum siktu. Apa dia siktu? Siktu dengan mana walad yang nazil qabla tamam. Jadi bila qabla tamam ni, faham tu tamam sifat. Jadi qabla tamam ni antara yang masyhur sebut dalam kitab. Maksud qabla tamam ni ialah qabla bulu arba'ati ashhur. Sebelum sampai 4 bulan. Atau bahasa lainnya dia panggil sebelum tiup roh. Sebelum tiup roh. Itu memang qabla tu qabla tamam lah. Tu asal qabla tamam tu. Jadi kalau yang tu biasanya sebelum tiup roh memang tak tamam. Yang tu memang tak ada apa-apa hukum. Tambah keluar pula ketui darah. Keluar macam paru-paru ayam hancur. Tak ada rupa orang langsung. Tambah pula baru berumur 2 bulan, sebulan. Kadang-kadang tak nampak rupa pun. Rupa yang boleh dikatakan guguran yang keluar. Tak nampak pun, tahu-tahu kata tak datang haid, tengok gugur. Jadi tak nampak apa-apa benda tu. Nak kenal pasti yang kata ini adalah guguran tersebut. Yang tu memang tak ada apa-apa hukum dalam fiqh. Bahkan kalau kata pergi ke tandas, flush jalan air, pergi lah. Tak ada apa-apa yang perlu dikutip, dicuci apa, tak ada. Yang tu kalau umur sebelum daripada biasanya umur permulaan kandungan lah. Baik. Cuma dobit dia kalau kata sebelum 4 bulan, maksudnya sebelum tiup roh. Sebelum tiup roh, kalau memang tak ada apa rupa apa, memang tak ada apa-apa lah dari segi apa yang gugur tu. Baik, kalau kata sebelum 4 bulan, dia bila cukup 4 bulan memang tiup roh. Yang tu yang kita nak tengok tu. Sekiranya dia memang ada rupa, satu. Kemudian dia hidup. Dan dobit hidup ni kalau berdasarkan dengan ayat kita baca tadi, dia sebut asiktul ladzi lam yastahila, guguran yang tak angkat suara. Jadi nak tengok dia hidup tak hidup bukan tengok dalam perut. Tapi hidup tak hidup tengok bila dia keluar. Selepas dilahirkan. Selepas keluar daripada kandungan. Ada pun dalam kandungan memang biasanya, ghalibnya, adatnya. Kandungan ni bila dia 4 bulan, memang dia akan bergerak dalam perut. Memang gerak. Memang gerak. Jadi gerak itu tak dikira untuk dihukumkan dengan apa kita bicara ni. Yang dengan gerak dalam perut, dalam kandungan, maka yang bila dia gugur nanti, akan ada hukum mandi dan semayang. Tak ada. Tak. Dia tak tengok situ. Tapi nak tengok dia hidup tu bukan dalam kandungan, tapi setelah dia keluar. Setelah dia keluar. Jadi setelah dia keluar, tengok adakah tanda-tanda hidup. Asal kitab kita disebut dengan angkat suara, dengan keadaan menjerit, ataupun dia bagi contoh tu adalah menangis. Kalau ikut sebut dalam kitab-kitab lain juga, antara yang menunjukkan hidup dia bergerak. Jadi apa-apa tanda-tanda bergerak yang ada pada guguran yang keluar setelah keluar daripada kandungan. Dan dia pula qabla tamam. Qabla tamam tu maksudnya sebelum sempurna kejadian dia. Sekali lagi kalau sebut. Jadi qabla tamam yang sebut tadi ialah antaranya sebelum nafkhah ruh. Bila dah tiup roh, dari segi
juzuk dia tamam. Biasanya memang ada kepala, tangan, kaki apa semua ada lah. Cuma masih diistilahkan sebagai qoblah tamam. Tamam betul-betul atau dobit fik ialah 6 bulan. Yang digugurkan. Dari segi hukum nak tengok hukum ada mandi semayang, kena tengok tak hidup tu. Sama ada dia tergugur ataupun digugur kan. Tu kalau masalah ni saja makan ubat. Bagi mati maksudnya saja nak buang. Mula-mula tak decide dulu, tak decide kaum putih tak buat keputusan lagi. Tunggu. Kita buanglah. Ataupun kadang-kadang ada juga doktor-doktor yang pay out. Doktor yang pay out. Scan tengok tangan tak ada. Doktor kata apa? Lebih baik buang. Pasal keluar pun nanti jadi masalah. Memang ada doktor-doktor tu macam ni. Dan memang ada pula tu kepala otak ustaz-ustaz kontemporari yang cakapnya tu. Nak sebut nama tu, dia sebut nama. Kita sebut syiriah lagi tu, nanti cari lah. Yang dia kata umat Islam menjamin umat-umat yang sihat. Jadi mana-mana kalau tengok scan dalam perut, yang ni tanda-tanda bayi tak sihat, dia akan menimbulkan masalah, cacat, OKU dan sebagainya. Tambah pula scan, tengok mata satu. Ini dajal apa? Bohpi tu. Yang tu tak dipanggil dajal lah, tu dipanggil collapse, overlaps. Kalau istilah-istilah bayi lah. Dan sebenarnya bukan seorang dua, yang ada bayi yang keluar mata satu. Bukan satu dua kejadian. Saya ada kenalan yang memang dia ikut kelas saya di sini. Dia memang doktor pakar dalam bahagian baby. Dia sendiri di tangan dia pernah menyambut baby yang keluar mata satu, yang collapse ataupun overlaps ni, tak kurang 3 atau 4 kelahiran dia. Jadi maksudnya memang ada. Cuma dajal tu, sikit isu dajal tu. Dajal tu, bukan dajal. Budak tu mati kat tu, bukan dajal lah. Dajal ni, kalau dajal bunuh lah, buat biar lah. Tak, kalau dajal bukan kau pembunuh je. Kalau dajal pembunuhnya ialah Nabi Isa. Dan dajal baru lahir tu. Lahir dajal kiamat je. Kiamat bukan dengan lahir dajal. Dajal muncul, itu adalah tanda-tanda besar dah. Kiamat bukan lahir. Ada pun lahir dah. Ada dah. Dan ada sahabat yang dah berjumpa. Dan riwayat daripada hadis Tamim Ad-Dari tu kan. Yang kata ada yang salah seorang sahabat yang jadi pelayar tu, antaranya Tamim Ad-Dari tu, yang dia berjumpa dan sebagainya, yang duk bertambat, dia pun tak tahu di pulau mana. Jadi sebenarnya dah lahir, dah ada, cuma tak muncul. Jadi kalau kanak-kanak macam tu, bukan istilah kelahiran Dajjal tu kan. Dan bukan itu Dajjal. Silap didajalkan pula budak tu. Sikitlah dengan bahasa-bahasa itu kan. Saja ke sana sikit, sorry lah pasal asal bicara tentang kandungan. Ada masalah pun lebih kurang pasal dia berkaitan dengan bab akidah sikit, satu sebut ke sana. Jadi asal bicaranya, kalau 6 bulan dia memang tamam. Satu seingat saya, kalau duk ngaji pun lah arwah batin, dia selalu sebut gini, kalau kandungan 6 bulan ke atas, keluar tu hidup ke tak hidup ke, mati ke apa ke, 6 bulan ke atas, memang mandi, kapan sembahyang, tanam. Pasal bila 6 bulan, dan 6 bulan 2 lahzah, itu dobit yang selalu disebut lah kan. Macam mana pun, selalunya kadang-kadang kita abaikan perkataan 2 lahzah tu. 6 bulan 2 lahzah adalah sekurang-kurang tamam hamli. 9 bulan ni ghalib lah. Tapi kalau ikut aqallu zamanil hamli bitamam, berapa? 6 bulan 2 lahzah. Kalau dobit pekah pun, dan memang syarat pendaftaran bayi yang diiktiraf sebagai sah taraf, sebagai anak yang boleh dibinkan kepada bapa dan pasangan yang melahirkan anak itu, diistilahkan bapa dia mesti daripada tarikh perkahwinan dengan kelahiran itu tak kurang daripada 6 bulan 2 lahzah. Memang itu ada dalam undang-undang pendaftaran untuk layak atau tak layak kandungan itu dinisbahkan kepada bapa dan pasangan. Bagi perempuan itu diistilahkan sebagai bapaknya. Ada pun yang melahir itu mak dia tu, yang tu memang mak lah, dah beranak mesti mak punya. Takkan melahirkan dia tu tak diiktiraf sebagai mak, yang tu memang mak tapi bapa dia tu tak diiktiraf sebagai bapa yang sah taraf. Jadi asal sebut ialah yang tamam ialah 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan, antara 6 dengan 4 itulah yang kita bicara ni. Yang tu dipanggil siktu,
Jadi nak tengok dia tu ada hukum semayang tak semayang, bukan tengok sifat. Sikit nak sebut tu. Satu, dia kena tengok hidup. Dia bukan tengok sifat. Pasal ada orang menjadikan kaedah untuk dilihat adakah kena semayang, mandi dan semayang itu, ada yang kata dengan tengok sifat. Cukup tak cukup sifat. Nah, bukan tengok sifat. Dia kena tengok hidup tak hidup. Pasal hidup itulah yang menyebabkan adanya hukum mandi semayang. Bila mandi semayang, semestinya kafan. Dah mandi sembahyang mestinya tadam. Satu, dalam kitab kita dia fokus dengan sebut dua ciri saja. Dia sebut dengan sembahyang dan mandi. Pasal dua tu yang ada yang dilonggarkan, yang tak perlu. Yang hari tu kita jumpa bab syahid, mati lawan dengan kafir dalam peperangan. Yang ni adalah anak guguran yang dia keluar dalam keadaan tak bernyawa. Tak bernyawa. Sekalipun dalam perut bernyawa. Pasal dobit untuk dikenakan sembahyang dan mandi dan sembahyang tu, sekali lagi sebut, dia mestilah dengan hidup di luar kandungan. Jadi itu maksud siktu yang kita baca semua tu. Jadi kalau kata 4 bulan ke bawah, biasanya tu yang apa pun tak ada. Kalau katalah ada ketul apa dan sebagainya, nak buat apa? Kalau tengok agak sayang apa, ada rupa dah, baru nak jadi kepala, baru nak tengok ada jadi kaki, tangan pun tak ada lagi. Pasal pembentukan baby selalunya dia bermula dengan kepala. Kepala dulu, lepas tu baru keluar. Dia akan keluar macam berudu lah, lebih kurang itu rupanya. Berudu, dia akan keluar tangan, kaki, macam tu lah. Saya nak tunjuk kata lebih kurang pembentukan embryo dalam badan, dalam rahim ibu tu macam mana. Tengok fakta-fakta sains macam-macam lah dia sebut. Kandungan umur berapa hari tu. Jadi asal nak bicaranya ialah, kalau katalah dia ada rupa, memang hidup tak hidup lagi, tak sampai pun 4 bulan, memang roh dalam perut pun tak ada lagi. Jadi asal nak sebutnya, tu macam mana? Kalau rasa sayang apa, basuh, bungkus-bungkus, tanamlah. Untuk apa semayang apa ada? Tak ada. Istilahnya apa? Basuh, bukan mandi. Bukan mandi. Basuh. Siap. Itu kok. Jadi yang tu lebih kurang apa kita bicara? Ada soal. Sektor. Disebut angkat suara tu atas qalib. Pasal biasanya memang baby keluar, jerit. Ciri-ciri hidup. Jadi disebut tu atas jalan qalib. Dan nak kata nak dobitnya ialah hidup. Itu yang disebut sama ada angkat suara, menangis, ataupun kita sebut macam ni, keluar-keluar gelak. Pihak tu lawak bodoh ni, tak gelak tak apa. Saya kata gelak tu baby tu gelak. Gelak tu tuan lah gelak. Ataupun dia gerak, suara tak ada, keluar tu. Ataupun dapat dilihat kembang kepih. Maksudnya bernafas. Macam mana pun disebut atas angkat suara ni adalah atas qalib. Biasanya kalau hidup biasanya macam ni. Yang ni pun faham ni hidup kuat lah. Yang dia bayar yang mustaqirah. Macam mana pun atas kaedah fiqah, tak syarat mesti mustaqirah. Tak syarat mustaqirah. Asal ada hayat dan ada dilalah di situ. Sekali lagi sebut. Dan mesti hayat selepas daripada kandungan. Bukan di dalam kandungan. Lebih fiqhnya macam tu. Ada lagi? Tak ada sikit tambahan itu. Kalau ikut kawan fiqh juga atas ulama' dah sebut, bila dia ada hukum mandi dan sembahyang, tentulah ada kapanan ke bumi, sunat menamakan dia dan sunat akikahkan dia. Sunat namakan dia dan sunat akikahkan dia. Dan apa lagi yang sebut? Sunat nama dan sunat akikah itu. Kalau tak buat lagi, tak buat 7 hari lepas kelahiran apa, carilah masa-masa bila ada kemampuan nak buat. Tapi dari segi hukum, sunat namakan dia, sunat akikahkan dia. Sekalipun jawatan pendaftaran negara tak menerima penamaan tu, memang dah mati. Dia takkan terima untuk buat soal anak kan. Lantak dia tu hukum kerajaan yang macam tu. Pasal dia buat soal anak atas pembuktian benda tu masih hidup. Jadi yang ni dah mati, dia tak buatnya soal anak. Macam mana pun kena faham kat kita, disunatkan menamakan dia dan diakikahkan. Okay. Itu sedikit tambahan lah yang tak ada dalam matan. Kalau dia keluar dalam masa 5 minit kan, dia mati. Jadi kalau kata sebelum 5 minit tu ada lampu kematian dari keluarga dia.
pewaris. Nanti ahli waris lah. Ya, betul. Ya tu. Betul ayat tu. Jadi maksudnya ada kematian kan. Lepas tu dia dilahirkan. Katalah dia mungkin anak wafat tu, cucu, adik-beradik kan. Kalau tengok dari si habuan, dia dah buat habuan pesaka kan. Kemudian dia mati. Ada habuan pesaka dia. Yang ni yang dipanggil bab munasakhat ni. Sebelum sempat ni mati pula kawan lagi. Kalau saya panjangkan sikit di situ, yang tu kalau bab kelahiran betul, selalunya dalam bab ni juga berlaku dalam bab kemalangan. Kalau kemalangan katalah satu kereta ada 5 orang, mati 5 dengan tak tahu siapa dulu kemudian. Dia tak ada istilah waris mewarisi antara 5 orang ni. Tapi kalau katalah seorang mati di tempat kejadian, 4 lagi bawa pergi hospital. Pukul 4 mati seorang. Pukul 6 mati seorang. Dia tengok apa pertalian. Jadi masing-masing tu waris mewarisi mengikut siapa mati dulu lah. Mati dulu nanti yang kemudian ada yang mewarisi. Mati kemudian mewarisi. Jadi memang dia punya mirah dia, persakaan dia tu kena ikut tertib tu. Kalau tak ada hubungan keluarga tak ada, tapi kalau ada hubungan kekeluargaan, bab pewarisan tu, betul ayat tu. Bab pewarisan tu adalah dilihat dan diagihkan pesaka mengikut siapa yang sepatutnya berhak. Waktu berilah pada siapa yang berhak daripada harta-harta yang ditinggal yang jadi milik mereka itu. Ya. Ya. Pandangan doktor kata macam kandungan tak jadi dan sebagainya, dan doktor yang membuatkan proses. Jadi nak tanya tu hukum buat cuci lah, bahasa mudah dia cuci kan. Cuci, nak tanya hukum cuci tu kan. Anak tak jadi tu. Pasal dia kata kalau nanti ada sisa, dia akan menyebabkan ada dia busuk jadi kandungan jangkitan bakteria dan dia akan menggagalkan kandungan yang akan datang. Memang faktor kesihatannya dia sebut macam itulah. Cuma adakah wajib proses tu, apa nama dia, DNC? Okey, proses cuci DNC. Saya tak apa istilah tu, kena tanya kan. Lagi sebut saya silap kan, MHC kan. Ketua KFC pula. Sorry, saya memang lupa sikit. Dari segi hukum adakah wajib tak wajib tu kena tengok adakah itu saja cara kaedah membersihkan dan menyuci rahim tu. Kalau kata memang tak ada lain, itu adalah kaedah dia dan istilah ada mudarat tak mudarat tu. Allah SWT. Dia setengah kadang-kadang setengah buku tu ketul keluar tapi kadang sarung tak keluar. Ya. Berlaku proses pendapat DMC. Ya. Cuma sebut gitulah kaedahnya. Kalau kata memang tidak ada cara lain untuk membersihkan rahim tu daripada guguran tersebut, kalau ada hak tu, itulah. Dan kalau ikut dari segi PK-nya, hatta kalau tak ada doktor yang perempuan, bahkan yang buat tu semua doktor lelaki. Dalam doktor bergali pula tu. Pergi gitu. Saya sebut contoh je kan. Dari segi ada istilah darurah tu, darurah lah. Kalau sampai tak tu. Jika ada yang, cuma kalau ikut dari segi kaedahnya, kalau ada doktor perempuan dan sebagainya, dia adalah tu dari segi aturan syarak kan. Cuma kerajaan kita dia tak ikut syarak. Itu masalah kan. Kalau ikut bagi peneraja yang ada tu, sedap begitu. Tak saya sebut tu pasal memang kalau kaum ibu sendiri dia memang banyak melaporkan kat kita. Saya sebut kita tu, saya sendirilah kan menerima aduan-aduan dan soalan-soalan yang begitu. Terutama tentang doktor-doktor ni, ada yang kafir tu ada yang begitu bagus, yang friendly lah bahasanya gitu. Ada yang ikut pelotok dia mah. Bila kita nak doktor perempuannya, dia kata, oh nak doktor perempuan ni, nak doktor perempuan ni. Dia buat, tapi dia buat, ya Allah punyalah kasar. Dia ikut pelotak dia, sebutnya bahasa itulah. Jadi macam mana pun di atas kaedah cuci dan perubatan, istilahnya berubat lah tu kan. Kalau terpaksa dengan yang lain jantina, jagalah semua sepadan-sepadan tu pun, kalau ikut kena jaga semua. Tapi pasal dia orang dah tak mengikut sistem yang Islam tu. Katanya kalau tak ada benda yang salah, taubat je lah. Kalau katalah ada lain cara, kalau katalah berguguran pun dengan tak di hospital dan tidak ada masalah apa-apa yang tinggal-tinggal tu, adakah nak dibuat proses perubatan DNC tu? Dari segi keadaannya, kalau cara tradisional pun ada kan, makan benda-benda, makan selalunya yang disebut nenas, benda-benda yang istilahnya tajam yang macam ni. Biasanya kalau tak buat perubatan yang macam tu pun,
biasanya dia menyelesaikan masalah. Macam mana pun, itu ada pilihan. Jika itu yang sebut, kalau tak ada kaedah lain untuk membersihkan apa-apa yang sisa tinggal dalam rahim itu melainkan dengan kaedah tersebut, kena. Cuma kalau ikut, adakah kena ketika itu? Dia kalau ikut bila kena ni, bila ada mudaratnya. Katalah dalam masa sebulan, 2 bulan, dia tengok rasa lain ni, sesat pening, sesat hitam. Cek masalah kesihatan. Dia tengok, dia tanya, katanya mungkin ada keguguran. Dia kata, yang ni salah satu efek daripada jangkitan kuman yang ada dalam rahim. Jadi kata dia, kena cuci lah. Kalau tak, bahaya sama ada pada ibu sendiri ataupun pada kandungan yang akan datang. Jadi, faham daripada masalah tu, kenalah berubat. Kalau tak, dia akan jadi mudarat. Yang tu kot. Saya bagi jawapan tu rasanya. Ada lain? Kita tu. Ibu yang keguguran tu dikira dah besar, ya. Dan apa darah yang keluar itu adalah kira hukum nifas. Dia lah hukum nifas. Jadi hukum nifas lah. Macam mana kita belajar bab nifas tu. Ya, lain. Sikit kalau saya sebut lagi cerita tu. Saya pun baru ni ada orang tanya masalah keguguran ni. Mungkin isteri dia gugur kan. Tak tahu lah, saya tak kenal orangnya. Orang tanya mesej. Cukup ramai orang kita yang tak tahu hukum ni. Saya pun ada benda yang tak ada nak panjang. Asalnya dia tanya masalah gugur apa nak buat, apa. Jawab lah tu. Tu dia tanya pula, dah selang lah berapa hari. Banyak hari lah, hampir sebulan lebih lah. Tu kata dia, Ustaz kalau katalah seorang perempuan berhenti darah nifas, lepas tu suami bersama dengan dia. Lepas tu, saya tengok darah nifas ada lagi. Adakah dosa besar? Alamak, lahnya aku nak melayan. Saya tak jawab. 2-3 kali dia tanya mesej kat saya. Saya buat tahu dia lah, tak kenalkan diri. Cik, sedap gitu. Sombongnya. Tak ada semua, saya pasal malas layan. Alamak, macam ni punya masalah pun kau tak tahu, gilah belajar elok-elok. Tanya dengan mesej. Pula tu nak tulis tu, saya malas tu. Alah, gelebek. Kalau takat okey. Nak tulis 3-4 baris tu pun kena menyegan. Nak tulis banyak-banyak menjela dengan isu macam tu. Kalau dia call tu gagah jawab. Itu sudahlah. Nak menulis tu malah. Handset pun taklah besar tu. Bukanlah tab. Tak tulis tu. Tulis huruf lain. Kamus pun nak pandai nak pakai pun tak apa pandai. Mobil tu. Alam malas yang buat tak lah yang itu. Cuma saya nak tunjuk kata ramai ni orang tak faham. Tak faham tu dari sisi sudut ada besar tu lah. Antaranya pula tu. Kalau dah bersama pula tu. Mari pula darah, macam mana hukum dia bab-bab haid. Allah panjangnya nak sebut dah. Mari bab-bab tu pula, sakit dia. Pulang tanya lain pula, buat keputusan, tak layan. Kalau dia call, saya jawab. Kalau nulis, dah, sorry banyak nak tulis. Sikit nak, asal nak sebut, nak respon kata, ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu buat tu. Baik, kalau tak ada apa situ, teruskan. Wa yughsalul mayyit witran. Jadi selesai kalau ikut bab solat tu. 4 perkara yang hukum asal kena tak kena tu. Jadi yang ni dia khusus pada bab mandi. Yang ni pun kalau ikut nisbah apa kita baca bab mayat ni dulu kita telah ada panggilan untuk khusus tentang bab mayat aja kan. Saya tak tahulah ada yang dipanggil dia pernah terlibat ataupun tidak dulu yang kita baca daripada kitab Fathul Mu'in dulu. Yang rasanya kita dah habis dulu kan baca kitab tu. Macam mana pun kita tengok kitab ni lah. Wa yughsalul mayyit itu witran, dan dimandikan mayat ini witran keadaannya ganjil. Ganjil ini salasan atau khamsan 3, 5 atau aktsara min zalik ataupun lebih daripada itu. Jadi nak kira 3, 5, 7, 9, 11 apa? Selalunya kadang-kadang bab mayat ni dipanggil dengan istilah air. Mandi air 9, mandi air 7, mandi air 5. Itu pun istilah-istilah lah mandi-mandi tu. Cuma nak dikira tu berapa kali tu. Kiraan itu dikira mengikut mengikut ratanya air ke seluruh badan. Rata air ke seluruh badan 1. Dan air yang nak dikira dalam bilangan itu ialah air yang sah menyuci. Jadi mana-mana air yang tak sah menyuci, air itu tak dikira dalam bilangan. 1 kalau air itu air mutlak, air baik betul. 1.
Air kepur barus dikira air